Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Asy-Syafa'ah pada pagi ini? Ustazah harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan bagaimana kita sudah bersedia untuk ikuti pengajian kita pada pagi ini? Baik muslimah, pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan hadis kita yang ke-13. Hadis kita yang ke-13 terdapat di muka surat 94 yang mana bertajuk Aisyah radhiyallahu anhuma terbebas dari fitnah. Ya, jumpa. Saya harap jumpa ya. Tajuknya sebenarnya muka suratnya sama dengan hadis kita pada minggu lepas. Ya, dan hadis ini berada di bawah muka surat yang sama, tapi hadis yang kedua bertajuk hadis yang ke-13, Aisyah radhiyallahu anha dibebaskan dari fitnah. Ini tajuk yang saya ubahlah ikut kepada bahasa Melayu. Kalau dalam kitab kita ni di bahasa Indonesia. Jadi sebab itu dia letak Aisyah radhiyallahu anhuma terbebas dari fitnah. Baik, apakah perbincangan yang terdapat di dalam hadis ini? Baik, di dalam hadis ini ada satu kisah yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya, itu Sahih Al-Bukhari, berkenaan dengan satu peristiwa di mana Marwan diangkat ataupun dilantik oleh Muawiyah menjadi Gubernur Hijaz. Ya, jika kita lihat di muka surat kita yang ke-94 ini, ada sebuah riwayat daripada Yusuf bin Mahak. Yusuf bin Mahik ke Mahik lah, tak silap saya kalau dalam bahasa Arabnya ya. Baik, jap, kita lihat dulu. Okey, di sini Mahak, betul ya? An Yusuf bin Mahaka. Okey, maknanya Yusuf ibn Mahak. Jadi ada riwayat daripada Yusuf ibn Mahak yang mana dia ceritakan bahawa ada pada satu ketika Marwan dilantik oleh Muawiyah menjadi Gubernur Hijaz. Dan pada masa itu dia berkhutbah dan menyebut-nyebut nama Yazid ibn Muawiyah, iaitu anak kepada Muawiyah, yang mana dengan harapan agar Yazid bin Muawiyah dibai'ah sepeninggal ayahnya nanti. Dan pada masa itu ada seorang bernama Abdurrahman ibn Abu Bakar. Dia telah mengganggu khutbah yang disampaikan oleh Marwan tersebut. Jadi dia ada mengatakan sesuatu lah ya kepada Marwan. Siapa? Iaitu Abdurrahman ibn Abu Bakar. Ya, kalau kita lihat di dalam teks kita dalam bahasa Arab di sini, saya tak baca lah ya muslimah teks bahasa Arab kita itu. Ini adalah bahasa Arabnya, dalam kitab kita diletakkan bahasa Indonesianya, itu bahasa Melayu yang telah diterjemahkan. Mungkin ada di kalangan kita ya yang ingin mengetahui dalam bahasa Arabnya bagaimana. Ini teks bahasa Arabnya Ustazah letakkan di sini sebagai rujukan kita bersama. Jadi pada masa itu, ketika Abdurrahman ibn Abi Bakrin dia kata sesuatu kepada Marwan yang sedang menyampaikan khutbah itu, Marwan dia agak tersinggung lah ya dengan apa yang disampaikan oleh Abdurrahman. Jadi apa kata dia? Faqala khuzuhu fadakhala baita Aisyata falam yaqdiru. Jadi Marwan dia pun suruh tangkap siapa? Abdurrahman tu tadi. Sebab apa dia suruh tangkap? Sebab dia ganggu tadi, betul tak? Dia ganggu khutbah dia. Dia cakapkan sesuatu. Jadi dia suruh tangkap, dia suruh pegawai-pegawai di sinilah
untuk tangkap Abdurrahman ibn Abu Bakar. Tapi Abdurrahman ibn Abu Bakar dia lari, kan? Dia lari masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila dia masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, mereka tak dapat untuk menangkapnya. Kemudian apa kata Abdurrahman itu kepada mereka? Ya, dalam teks bahasa Arab kita kata begini. Faqala Marwan, bukan Abdurrahman Marwan. Saya silap sebut tadi nama. Faqala Marwan. Jadi bila Abdurrahman dia masuk ke dalam rumah Abu Bakar, mereka tak dapat untuk menangkapnya. Jadi Marwan kata apa? Inna hadha alladhi anzalallahu fihi walladhi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini. Faqalat Aisyatu min wara'il hijabi ma anzalallahu fina syai'an minal Qur'ani illa anna Allah anzala uzri. Baik. Jadi di sini ya muslimah kita lihat. Marwan memberikan satu ungkapan kata yang menunjukkan bahawa kenapa mereka tak boleh tangkap Abdurrahman ketika Abdurrahman masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini apa kata Marwan? Ya, kalau kita lihat kepada terjemahan yang terdapat di situ, Marwan kata bahawa di dalam rumah inilah Allah menurunkan ayat dan orang-orang yang berkata kepada kedua ibu bapanya, cis, iaitu bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahawa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku, iaitu surah Al-Ahqaf ayat 17. Jadi Marwan kata apa? Dalam rumah Aisyah itu Allah turunkan surah Al-Ahqaf ayat 17. Jadi mereka ni tak dapatlah nak buat kecoh ya dalam rumah itu. Lantaran apa tadi? Abdurrahman dia dah masuk sembunyi dalam rumah Aisyah. Namun ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar ucapan daripada Marwan itu tadi, apa kata Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha di sebalik hijabnya, itu di sebalik tabirnya, dia pun bersuara, dia menafikan apa yang disebutkan oleh Marwan itu tadi. Apa kata Marwan? Marwan tadi kata, dalam rumah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Namun Aisyah radhiyallahu anha menolak, menafikan apa yang diucapkan oleh Marwan tersebut. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha di sini? Aisyah radhiyallahu anha pun berkata di balik tabirnya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun dari Al-Quran kepada kami, iaitu kepada saya, kecuali dia hanya menurunkan tentang uzurku, iaitu pembebasanku mengenai berita bohong, iaitu berita fitnah. Okey, hadis ini ataupun peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Baik muslimah. Jadi dalam riwayat ini menunjukkan kepada kita Aisyah radhiyallahu anha dia menolak kata-kata Marwan yang mana menyatakan bahawa dalam rumah Aisyah Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Ahqaf ayat yang ke-17. Tetapi Aisyah menafikan. Aisyah kata apa? Yang Allah turunkan ialah berkenaan dengan membebaskan diri Aisyah daripada fitnah, iaitu surah An-Nur, ya, untuk membersihkan diri Aisyah daripada fitnah. Baik, sebelum kita masuk kepada perbincangan tentang fitnah itu, apakah pengajaran yang boleh kita dapati daripada hadis ini? Begini muslimah, sebenarnya di dalam hadis ini ingin memberitahu kepada kita tentang peristiwa hadis al-ifk. Apakah itu peristiwa hadis al-ifk? Ada siapa-siapa yang boleh jawab soalan ustazah? Jika ada sesiapa yang ingin berikan jawapan, boleh letakkan di ruangan komen. Mungkin boleh dibaca nanti, ustazah baca. Kemudian kita lihat adakah sama dengan apa yang ingin ustazah ceritakan pada peristiwa ini. Tadi Aisyah radhiyallahu anha di dalam ungkapan katanya, beliau kata Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk membebaskan diri aku. Iaitu di sini sebenarnya itu adalah berkaitan tentang
hadis al-ifk, sebuah peristiwa fitnah yang berlaku ke atas Aisyah radhiyallahu anha. Ustazah nak ringkaskan kisahnya begini muslimah, kerana kisah itu begitu panjang sekali dan ia juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya. Ia berkenaan dengan peristiwa itu. Imam Al-Bukhari merekodkan hadis ini di dalam kitabnya, di mana menceritakan tentang peristiwa bohong. Hadis al-if ni ialah kita panggil sebagai peristiwa bohong ataupun peristiwa fitnah yang berlaku ke atas Aisyah radhiyallahu anha, yang mana pada masa itu ada sekelompok di kalangan munafik yang menyatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha dia ada skandal dengan seorang sahabat Nabi bernama Safwan ibn Mu'attal. Kerana apa? Mereka lihat Aisyah radhiyallahu anha balik berdua-duaan dengan Safwan ibn Mu'attal. Sedangkan pada masa itu kisah sebenarnya ialah Aisyah radhiyallahu anha dia tertinggal dalam perjalanan. Ya, Aisyah pada ketika kumpulan ataupun tentera Nabi SAW sedang berehat, Aisyah keluar daripada kenderaannya. Lalu Aisyah pergi untuk buang hajat, dia kata. Namun ketika dia pulang, setelah dia selesai tu kan, dia dapati kalungnya hilang. Jadi dia kembali semula ke tempat yang dia pergi itu tadi demi mencari kalungnya yang hilang. Setelah itu dia pulang kembali ke tempat di mana tentera muslimin sedang berehat. Dan sayangnya pada masa itu dia dapati mereka semua sudah beredar meninggalkannya dan mereka pun telah mengangkat tempat kenderaan yang dia duduk di dalam itu, menyangkakan Aisyah ada di dalamnya. Dan pada masa itu Aisyah dia kata dia ada nampak ada satu kemah yang telah ditinggalkan. Jadi Aisyah dia kata dia duduk dalam kemah itu untuk dia tunggu mungkin ada sesiapa yang perasan dia tertinggal, lalu mereka akan jemput dia pulang untuk bawa dia ke Madinah. Dan pada masa itu ada seorang sahabat Nabi bernama Safwan ibn Mu'attal. Dia berada di belakang lah, maknanya dia lewat sedikit. Dan dia nampak ada bayang di dalam kemah itu. Setelah itu dia pun apa dia buat? Dia buka kemah tersebut untuk melihat siapa yang terdapat dalamnya. Dan dia dapati ada isteri Nabi SAW iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan ungkapan kata yang keluar daripada bibir Safwan ibn Mu'attal adalah ungkapan kata istirja, iaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ucap dengan ungkapan kata yang sedemikian. Lalu Aisyah tersedar daripada tidurnya. Aisyah bangun, nampak Safwan ibn Mu'attal, dan Safwan ibn Mu'attal mempersilakan Aisyah untuk naik ke atas kenderaannya. Itu sahaja yang diucapkan yang Aisyah dengar, yang diucapkan oleh Safwan ibn Mu'attal. Lalu mereka berdua pun jalan sampailah ke Madinah. Sampai ke Madinah, orang-orang ni je nampak kan, itu di kalangan golongan munafik, mereka nampak Aisyah berdua-duaan dengan Safwan ibn Mu'attal. Mulalah kata-kata yang tak enak didengari. Mereka kata Aisyah radhiyallahu anha ada hubungan dengan Safwan ibn Mu'attal. Kalau takkanlah nak balik dua-dua macam itu gitulah kata-katanya. Orang mulut jahat ni muslimah. Biasalah ya, orang kalau mulut jahat ni dia tak boleh nampak benda-benda yang meragukan. Yang mana dia akan buat cerita untuk dia hebahkan cerita itu. Jadi itulah yang berlaku dalam peristiwa hadis al-if itu tadi. Kisah bohong itulah yang menyebabkan hampir seluruh Madinah, berita itu tersebar di kalangan seluruh Madinah. Nabi SAW pada masa itu dia rasa gusar dengan apa yang dia dengar. Hampir menyebabkan Nabi SAW hilang rasa percayanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan jika kita melihat kepada pelbagai riwayat yang menceritakan tentang kisah ini, menunjukkan bahawa peristiwa ini, kisah itu dia viral hingga sebulan dan Nabi SAW dalam keadaan yang dingin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha begitu sedih dengan apa yang berlaku ke atas dirinya, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat
bagi membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang Aisyah sebutkan di balik tabir tadi. Allah turunkan tentang diri dia dalam surah An-Nur berkenaan dengan peristiwa ini. Jadi kalau ingin rujuk ya muslimah, ayatnya surah An-Nur bermula daripada ayat yang ke-11 dan seterusnya 10 ayat yang berikutnya Allah ceritakan bagi membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-11 untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah itu merupakan satu rahmat dan juga satu perkara yang menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun antara perkara yang boleh kita ambil sebagai pengajarannya di sini ialah tentang surah An-Nur ayat yang ke-11 yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Ialah poin kita yang kedua di sini. Betapa pentingnya kita semak kesahihan berita, kesahihan sesuatu berita, ya, sebelum kita sebarkan ia. Peristiwa hadis al-if itu asalnya bermula dari golongan munafik yang memang jahat, yang memang mereka ini ingin memecah belahkan kaum muslimin, lebih-lebih lagi rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang terang-terang tujuan mereka adalah begitu. Namun kita dapati ada juga di kalangan kaum muslimin yang benar-benar beriman kepada Allah, yang bukan di kalangan golongan munafik. Bila mereka dengar peristiwa itu, mereka membenarkan apa yang mereka dengar dan mereka sebarkan apa yang mereka dengar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita muslimah di dalam surah Al-Hujurat, ya, pada ayat yang ke-6, ya, pada ayat yang ke-6 Allah ingatkan kepada kita, orang yang beriman bila mereka diberikan dengan berita, sesuatu berita, apa yang mereka lakukan? Adakah kita ni ambil terus sebarkan? Ya, kita lagi kan, kadang-kadang saya rasa orang perempuan ni dahsyat. Ya, bukan orang perempuan, orang lelaki pun dahsyat juga kan. Kadang-kadang kalau dia tu ada perangai macam kita, lagi dahsyat daripada kita muslimah. Ya, so kita kata, kita ni kadang-kadang bila dengar satu berita, oh ya kau betul kau, dahsyat, tak sangka dia. Oh, kita pun dah sebar. Kau tahu tak Sakinah tu gini teruk tau perangai dia gini, aku dengar orang tu. Aku dengar. Tapi adakah betul apa yang didengar? Dan kita, ya, muslimah pada zaman sekarang ini, kita ada WhatsApp, kita ada Instagram, kita ada Facebook. Yang kita baca, yang orang share, yang orang forward pada kita. Adakah betul apa yang kita baca? Apakah betul apa yang dikongsikan kepada kita? Jadi, ingat apa yang berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Oleh kerana orang menyebarkan sesuatu yang tidak benar, ianya merosakkan keharmonian yang ada di Madinah, ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, ya, naik mimbar untuk membicarakan tentang hal ini bagi mendapatkan kebenaran kisah itu. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya begitu panjanglah ya muslimah. Saya pun tidak ada kesempatan untuk bawa hadis itu di sini. Tapi hadis itu menunjukkan kepada kita betapa hingga kaum Aus dan Khazraj, ya, mereka ini saling bertelingkah hingga ingin mempertahankan antara satu dan yang lain, kan? Hingga hampir berbunuh-bunuhan. Begitu keadaannya. Hanya kerana satu berita yang disebarkan tanpa disemak terlebih dahulu. Sebab itu dalam surah Al-Hujurat, sila ya muslimah letakkan di ruangan komen kita sebagai rujukan kita bersama. Surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, orang yang beriman ini bagaimana keadaan kita apabila datang kepada kita dengan satu berita. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, jelas bahawa ini ditujukan kepada kita muslimah,
Ya, Allah kata in ja'akum fasikum binaba'in, jika datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, apa tugas kita? Allah pesan kepada kita, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah kata, bila ada orang yang fasik, orang yang fasik ni maksudnya orang yang kita ni tak tahu dia ni betul ke tidak ni, tiba-tiba datang kepada kita bawa satu berita, bawa satu cerita, walaupun cerita tu hot macam mana sekalipun muslimah, tanggungjawab kita yang pertama ialah Allah pesan kepada kita, fatabayyanu, hendaklah kamu selidikilah ia untuk menentukan kebenarannya. Kita perlu selidik sebelum kita share, kita perlu selidik sebelum kita sebarkan, kita perlu selidik sebelum kita ceritakan kepada orang lain. Kerana kemungkinan besar apa yang disampaikan kepada kita ia hanyalah fitnah untuk merosakkan nama baik seseorang, untuk menjatuhkan maruah diri dia, untuk merosakkan hubungan yang baik yang ada antara kita dan dia, contohnya saya kata. Jadi penting ya dalam kehidupan kita ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada surah Al-Hujurat itu, datang kepada kita dengan satu berita, tugas kita ialah untuk selidiki sebelum kita sebarkan, kerana ia berkaitan dengan maruah diri seseorang. Kerana apa? Fitnah, ya, bila kita lihat kepada poin kita yang ketiga di sini, fitnah ia boleh menghapuskan kedamaian, sebagaimana kedamaian yang terdapat di kota Madinah pada masa itu, dan juga kedamaian yang terdapat dalam rumah tangga Nabi SAW. Hampir musnah, hampir berkecai rumah tangga Nabi, hanya kerana satu fitnah yang tidak diselidiki terlebih dahulu. Sebab itu dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-11, Allah kata apa? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. La tahsabuhu syarran lakum. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itham. Tiap-tiap seorang dari kamu mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Lalu Allah kata apa? Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran ataupun penyebaran berita bohong itu, baginya adalah azab yang besar. Ini janji Allah kepada mereka yang menyampaikan, menyebarkan sesuatu perkara yang bohong tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Allah janjikan kepada mereka dengan azab yang besar, azab yang pedih. Sebab itu kita perlu elakkan diri kita ni muslimah daripada terjebak dengan cerita-cerita fitnah begini. Ya, saya tahu memang best, ya, cerita tentang benda-benda viral ni, cerita tentang perkara-perkara yang hot topic ke, hot issue ni kan, ya memang best, betul. Ya, syok kita duk cerita tentang hal orang lain. Lebih-lebih lagi tentang keburukan, ya, tentang kelemahan yang ada pada orang lain yang kita dengar. Tapi kena ingat, apa kepentingannya untuk kita ceritakan? Apa yang kita dapat daripada kisah yang kita sebarkan itu tadi? Kepuasan, okeylah. Kalau kita kata kepuasan, itu adalah kepuasan yang sia-sia muslimah. Kepuasan yang tak boleh bawa kita ke dalam syurga Allah. Tapi kepuasan yang hanya akan bawa kita ke dalam neraka Allah. Sebab itu sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, tidak akan masuk syurga orang yang batu api. Orang yang batu api inilah orang yang menyebarkan fitnah. Dia tak boleh
masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan dia bersifat dengan sifat yang sedemikian. Sebab itu kita datangkan pada pagi ini dengan kisah ini, kita datangkan dengan hadis ini, kita datangkan tentang apa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW ke atas isteri Nabi SAW, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan dia daripada fitnah tersebut. Ia adalah pengajaran untuk diri kita muslimah, agar kita jaga lidah kita, agar kita tak mudah-mudah untuk menyebarkan sesuatu yang kita sendiri tidak pasti di mana letak duduknya kebenaran itu. Perlu kita berhati-hati dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita hidup sebagai masyarakat, bermasyarakat, dalam keadaan kita hidup sebagai satu keluarga, sebagai satu keadaan yang mana kita kata kita ini bersaudara. Kita perlu jaga setiap tindakan kita, terutamanya pada apa yang kita dengar, pada apa yang ingin kita sebarkan. Kerana bimbang, apa yang kita sebarkan ia adalah fitnah yang akhirnya menghapuskan kasih sayang yang sudah ada di antara kita, yang akhirnya menyebabkan kita putus saudara, putus persahabatan, sehingga ada di kalangan kita yang tidak mengaku saudara dunia akhirat. Kan itu adalah perkara yang menghapuskan kedamaian dalam kehidupan kita. Jadi amat penting sekali untuk kita jaga tentang penuturan kita, tentang apa yang ingin kita ceritakan, tentang apa yang ingin kita sebarkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga diri kita, menjaga lisan kita ini, agar kita tak terjebak pada perkara-perkara yang membahayakan hidup kita dunia dan akhirat. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita peroleh daripada perbincangan kita yang ringkas ini. Saya harap kita akan dapat bertemu sekali lagi pada minggu hadapan untuk kita membincangkan hadis kita yang ke-14 pula. Dengan itu, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.